Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada warga Uniza. Okey, berjumpa kembali kita pada petang ini. Pada petang ini kita akan buat satu senaman ataupun dipanggil circuit training. Sebelum ni kita dah buat Tabata, alright? Kita buat mengenai senaman-senaman yang terdapat dalam Tabata dan bagaimana senaman ini yang dilakukan. Alright, so petang ni kita akan buat circuit training dan saya rasa mungkin ada yang tahu apa itu circuit training, ada yang tidak tahu. So circuit training ni adalah merupakan salah satu exercise atau dipanggil workout yang dilakukan mengikut stesen. Alright, so seperti biasanya yang dilakukan yang di luar sana adalah circuit training ini mempunyai sekitar 5 hingga 6 senaman. Alright. So, petang ni kita akan buat aktiviti yang untuk beginner. Alright. Dengan intensiti yang rendah. Okay, so senaman yang pertama adalah steam engine. Alright. Steam engine ni satu senaman yang ringkas yang mana tidak dilakukan kebanyakan orang, tapi dia memberi secara efektif dalam membakar lemak ataupun dalam meningkatkan prestasi dalam kardio. Alright, so jom kita lakukan. Alright, so penggunaan otot dalam steam engine ni adalah melibatkan bahagian abs dan juga bahagian oblique. Alright. Okay, so pertama sekali adalah kita menggunakan tangan kanan kita akan sentuh dengan kaki kiri. Alright, kiri sini. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu adalah secara maksudnya secara intensiti rendah. Bagi yang beginner mungkin boleh praktikkan benda ni. Untuk memberi result yang lagi tinggi, impak yang lagi tinggi, kita boleh meningkatkan lagi kita punya kualiti senaman itu. Sebagai contoh tadi saya upgradekan. So saya akan buat mengikut tangan. Saya akan bengkokkan tangan menggunakan elbow. Right? So kita akan sentuh elbow ni. Kita akan sentuhkan di bahagian kaki. 1 2 3 right? 4 5 6 7 8 9 dan 10. Alright. So kalau kita tengok dari segi perbezaannya adalah kita akan penggunaan otot di antara latihan di awal tadi dan latihan yang ini menunjukkan bahawa penggunaan otot adalah berbeza. So penggunaan otot yang banyak akan membantu kepada pembakaran lemak tersebut. Kerana kita tahu bahawa mekanisme pembakaran lemak itu melalui otot-otot. Alright. Okey. Itu adalah steam engine. Alright. So yang kedua adalah squat elbow. Okey. Ramai yang tahu bahawa squat itu mungkin kita akan buat menggunakan kaki di bahagian atas, right? Di bahagian lower body. So squat elbow ni kita akan aplikasikan dengan menggabungkan kombinasi kaki dan juga lengan ataupun bahagian elbow ni, right? So mula sekali kita akan squat. Okey. So kita akan tambah dengan sentuhan daripada elbow, right? So saya akan buat sekali lagi. Squat 1, squat 2, squat 3, squat 4, squat 5, squat 6, squat
7, squat 8, squat 9, squat 10. Alright, so kita boleh lakukan exercise ini di mana-mana sahaja. Dan otot-otot yang terlibatnya adalah di bahagian bahagian abs, alright, di bahagian yang di mana lemak-lemak banyak terkumpul, alright. So kita boleh plankan kita punya latihan mengikut kemampuan kita. Ada yang buat 10 repetition, ada yang buat 15 hingga ke 20. So kita buat mengikut kita punya kesesuaian, alright. Kita pun boleh buat secara amnya dalam latihan sebegini. Kita boleh tambahkan lagi beban dengan kita membuat banyak pergerakan. Sebagai contoh, dalam squat elbow ni penggunaan alat pun mungkin boleh dilakukan dengan kita mengambil beban seperti bola ataupun dalam botol air. So kita aplikasikan, kita cuba inovasikan latihan itu supaya kita boleh tingkatkan intensity. Alright. Okey, yang ketiga adalah donkey kick. Okey. Donkey kick ni akan dilakukan untuk bahagian hamstring dan juga bahagian quadricep. Alright. So jom kita lakukan. Alright. So penggunaan di bahagian tulang femur ini. So kita akan angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dan begitulah di sebelah kiri. Okey. So senaman ini juga dia bagi impak kepada bahagian glutes, bahagian di pinggung kita. Alright. Dan juga dalam latihan ini kita boleh menambahkan lagi level dia dengan menggunakan kursi ataupun meja. Sebagai contoh, saya akan tunjuk. Alright. Sama ada kita nak tingkatkan lagi dia punya dia punya otot, kita punya power strength. Sebab dalam latihan ni dia dipanggil latihan anaerobik. So penggunaan otot secara optimum memang akan memberikan kesan secara tinggilah, right? So right. So dalam donkey kick ni kita boleh lakukan di mana-mana saja. Contoh, kalau kalian duduk di bilik, boleh menggunakan kerusi, boleh menggunakan boleh guna katil, right? So seterusnya adalah outer leg. Okay, outer leg ni tu adalah senaman yang keempat lah, outer leg. Outer leg ni kita guna untuk kuatkan kita punya bahagian gastro dan juga bahagian quadricep. Right. So sewaktu latihan ni kita akan luruskan kita punya kaki. Right. Kita guna tangan kita letak di bahagian pinggung ni, bahagian glute. Right. So biasanya untuk setengah mereka yang ingin melakukan intensiti rendah, mereka cuma melakukan sedikit saja gerakan. Sebagai contoh, 1, 2, 1, 2. Bagi mereka yang ingin lakukan intensiti yang tinggi, mereka akan menambah lagi pergerakan
1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Alright. So dalam latihan ini penggunaan otot di bahagian perut sangat memainkan peranan. Sebab kalau kita melakukan senaman tadi, pressure-nya adalah di bahagian abs. Alright. So dalam latihan ni sama ada kita bermatlamatkan untuk tingkatkan prestasi ataupun kita letak matlamat kita untuk turunkan berat badan. So kita kena tahu bahagian mana kita nak fokuskan. Alright. Sebab ramai yang di luar sana apabila mereka nak kuruskan badan, nak tingkatkan dia punya prestasi, sama ada apa-apa saja sukalah. So mereka cuma setakat jogging saja. Sedangkan kita kena pastikan bahawa exercise kita itu berfokuskan kepada bahagian part of our body. Right? Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima adalah quads ni lunges. Okey. Quads ni lunges ni adalah dia satu lunges. Okey. Mungkin kita tahu bahawa lunges tu hanya penggunaan pada bahagian kaki saja. Tapi quads lunges ni adalah dia aplikasikan dengan pergerakan yang berbeza dengan lunges. Alright, so saya akan tunjukkan bagaimana. Okey. Kita akan buat di bahagian kanan dulu. Alright. Okey, 1, 2. Alright. So dalam latihan ini dia agak simple, tetapi penggunaan otot adalah di bahagian soleus, gastro, dan juga dia pun attack di bahagian glutes. Sambil kita membuat stability. Kerana latihan stability ini juga agak penting. Alright. So latihan ini dia agak sesuai digunakan sewaktu mereka yang ingin kurangkan lemak di bahagian lower body. Okey. Yang seterusnya adalah kita akan buat sedikit regangan dipanggil Superman. Alright. Superman ni adalah mungkin ada yang tak tahu bagaimana, tapi ini adalah senaman yang biasa dilakukan bagi ahli yang suka buat Tabata, suka buat IIT, suka buat circuit training. Right. Okey, mula kita akan baring. Okey, baring dan kita akan cuba angkat tangan. Cuba kita angkat tangan dan juga di bahagian kaki. Okey, saya akan tunjuk bagaimana. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey. Okey, so senaman ini dia akan bagi bahagian trapezius, bahagian-bahagian yang susah kita nak capai kan. So kita tidak lakukan senaman ini secara statik saja, kerana kita perlu memvariasikan senaman ini. Tujuan utama untuk latihan sirkuit ni, kita kena pastikan bahawa otot kita itu perlu diberi stimulus ataupun stres yang berbeza. Kalau kita tengok dari segi badan kita ni, part badan kita ni, kita akan lihat dia punya otot adalah pelbagai. So kita kena pelbagaikan juga kita punya latihan. Alright. Okey, so yang kedua bagi stretching ni adalah kita akan buat cobra stretch. Okey, saya akan tunjuk cobra stretch. Bagaimana? Okey. Okay, kita akan tolak. Okey, tolak kita akan tahan selama 10 ataupun hingga 15 saat. So
ini akan memberikan kita punya room, range of motion, supaya badan kita ni dapat stretch dengan lagi baik. Okey. Kebiasaan kan stretching macam ni memang gemar dilakukan oleh mereka yang di luar sana. Alright. Okey. Seterusnya kita akan buat hip through. Hip through ni agak common dilakukan kerana bila kita lakukan ni aktiviti yang melibatkan hip through ni dia agak kompleks sebabkan penggunaannya adalah kita akan guna tangan kita untuk tahan. Alright. So saya akan tunjukkan bagaimana. Okey. So hip through ni adalah kita akan push up. Okey. Dan kita akan sentuh bahagian ni. Push up, kita akan sentuh bahagian kiri. Alright. So aktiviti ini kita boleh lakukan dalam 3 hingga 4 set. Tetapi kita kena pastikan bahawa kita punya reps itu adalah sesuai dengan kita punya kemampuan. Sebab di luar sana kebanyakannya untuk mereka yang baru nak buat, mereka terlalu kejar dengan reps. Sedangkan kita kena pastikan bahawa teknik adalah mesti betul. Kebanyakannya orang yang buat latihan ni, mereka yang nak tingkatkan mereka punya performance, mereka terlalu sangat menggunakan jalan pintas. So mereka terus buat latihan yang tinggi. So benda tu tidak sesuai. Kerana badan kita ni kita kena adapt dulu dengan rejim latihan kita. Alright. Okey, itu adalah hip through. Okey. So setakat itu sajalah circuit training. Okey, untuk siapa yang nak tanya soalan boleh tanya di ruangan komen. Okey, tak ada soalan. Okey, jadi apa yang telah saya sampaikan tadi, saya harap kamu semua mendapatlah ilmu yang saya bagi tadi. So terima kasih kerana menonton dan teruskan bersukanlah supaya badan kita lebih sihat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.